Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah ini kita sambung matematik tajuk anggaran. Okey, tajuk anggaran. Buat yang tak dapat masuk kelas tadi boleh tengok video ni. Okey. Yang pertama sekali kita tengok dulu apa itu objektif pembelajarannya. Objektif pembelajaran bagi tajuk anggaran ni ialah memberi anggaran kuantiti berdasarkan set rujukan yang diberi dan menentukan kewajaran jawapan. Okey. Apa maksud dia? Memberi anggaran. Anggaran ni kita nak meletakkan sesuatu nilai tetapi hampir kepada tepat. Hampir kepada nilai yang tepat. Itu anggaran. Kuantiti tu adalah bilangan lah. Bilangan sesuatu benda ataupun isi padu lah. Kalau air isi padu, bilangan sesuatu benda ataupun isi padu lah. Berdasarkan set rujukan yang diberi itulah contoh yang diberi dan menentukan kewajaran jawapan. Jawapan yang hampir kepada tepat, jawapan yang dia perlu jawapan yang dipanggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hampir kepada tepat lah. Nanti kita tengok apa maksud kewajaran tepat, kewajaran jawapan tu. Sebab kalau tengok contoh lebih mudah lah kita nak faham. Okey. Kita tengok muka surat 13. Cuba teka bilangan berbola air di dalam balang B. Okey, cikgu dia kata balang B, bagi balang A 20,000. Bagi balang A 20,000. Okey. 20,000 dia bagi. Okey, A 20,000. Balang B sama je. B, tapi B ni dia sampai separuh. Yang ni penuh. Penuh. Tapi ni separuh je. Dalam tu berbola lah banyak-banyak. Jadi kita tak tahu berapa nilai dia. Jadi murid yang pertama dia kata hampir kepada 10,000. Hampir 10,000 biji. Yang kedua, murid yang kedua ni tu kata bilangan berbola air di dalam B mesti kurang daripada 20,000. Mesti kurang daripada 20,000 untuk B ni lah kan. Dan yang ketiga dia kata lebih kurang 10,000 biji. Okey, ni mesti kurang. Ni tanda kurang daripada 20,000. Okey, tu dia kata. Lepas tu kat bawah tu soalannya, 3 orang murid ini menganggar bilangan berbola air di atas. Anggaran siapakah yang paling tepat dan mengapa? Okey, berdasarkan yang pertama tadi, A ni 20,000. Okey, kalau tengok dia punya kalau kita boleh tengok dari sisinya, kita boleh nampak dia lebih kurang separuh lah kan. Nampak dia separuh daripada 20,000. Bermakna apa yang difikirkan oleh murid-murid itu adalah bermakna macam mana dia boleh dapat nilai 10,000 tu adalah nilai separuh daripada 20,000, maksud kena bahagi 2. Jadi 10, 2 bagi 2 dapat 1. So kosong tu letak sahaja. So sebab itulah dia kata hampir kepada 10,000. Mesti kurang 20,000. Yalah, mestilah kurang daripada 20,000 kan. Dan yang ketiga, lebih kurang 10,000. Bermaksud boleh jadi lebih, boleh jadi kurang. Dan 10,000 hampir kepada 10,000. Boleh jadi kurang juga. Boleh jadi hampir dekat dengan 10,000. Jadi itu daripada situ. Okey, daripada 3 orang murid ni, dia menganggarkan mana daripada 3 orang murid ni mana yang lebih tepat ni. Yang lebih tepat. Hazel sebanyak 5,500. Adakah dekat dengan 10,000? Dia boleh jadi dekat juga. Tapi kita tengok yang mana lebih dekat daripada 10,000. 10,000 5.
lebih hampir daripada 5,500 tadi kan. Dan kita tengok Hanis pula. Hanis 15,725, lebih, nak kata lebih jauh daripada V0. Bermaksud V0 yang lebih dekat kepada yang dia lebih tepat lah. Itu kita nak kata kewajaran jawapannya. Maksud mesti anggaran kita tu mestilah hampir kepada nilai yang tepat. Bukan bermaksud tepat, tapi hampir kepada nilai yang tepat. Okey. Kita tengok muka surat yang ke-13. Seterusnya 14. Okey. Muka surat 14. Kita tengok. Okey ni, nombor 2. Kita tengok contoh baru kita boleh faham lah untuk anggaran. Okey, dia bagi 3 buah bekas. Okey. Dia bagi 3 buah bekas. Bekas pertama huruf R. Bekas kedua lebih besar. Okey. Ada air lah dalam tu. S. Bekas ketiga ni huruf T. Tak erti dapat lukis. Tapi bermaksud yang ni okey. Dia kata isi padu air di dalam kolam R dan T kurang daripada isi padu di S. Maksudnya R ni 4,000 mililiter. 4,000 liter. Kurang daripada S. Maksud T juga kurang daripada S. Dua ni dia tak bagi nilai. Okey. Lepas tu tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Maksudnya S tu 4 kali kolam R. 4 kali R. Dan kita tengok pula tinggi kolam T lebih kurang 2 kali kolam R. R dia dah bagi. Jadi dekat situ kita boleh tengok, kita boleh letakkan nilai 4 kali R. R tu adalah 4,000. Jadi 4 darab 4,000. Berapakah jawapannya? 4 darab 4? 16. 16 letak je kosong kat belakang. So untuk S adalah 16,000 liter lah. Sebab liter kan, dalam liter. 2 kali darab dengan R tu apa? 4,000 juga. 4,000 juga. Jadi 2 darab 4, 8. Letak je kosong-kosong kat belakang. Okey, bermaksud T nilainya 8,000 liter. S bermakna 16,000 liter. Kan? Boleh tulis dekat sini. Tetapi untuk anggaran, kita tak boleh meletakkan nilai tu terus nilai ni. Kita tak boleh letakkan macam tu. Sebab sekarang ni anggaran. Kan? Kita tak kira, kita tak timbang pun air tu. Kan? Jadi tak bolehlah kita nak kata dia tepat pada 16,000 liter. Ataupun 8,000 liter. Kan? Jadi kita boleh letak ayat untuk anggaran ialah anggaran isi padu air di dalam kolam S hampir. Itu perkataan yang penting. Hampir 16,000 liter. Hampir 16,000 liter. Dan kolam ayat dia mesti anggaran isi padu air di dalam kolam T lebih kurang 8,000 liter. Dia antara dua ni lah ayat yang boleh digunakan. Hampir kepada 16,000 liter ataupun lebih kurang daripada 8,000 liter. Hampir. Perkataan yang sangat kita boleh kata ini yang menunjukkan ia adalah anggaran. Perkataan ini. Okey. Inilah yang dikatakan kewajaran kepada jawapan tu. Jawapan tu dia tak boleh kata nak tepat pada nilai 16,000 tu. Jadi kena meletak perkataan tu supaya lebih wajar lah. Ni kita tak boleh nak kata kita kira, kita timbang dia. Jadi itu tak menjadi kewajaran jawapan. Jadi kita letak perkataan untuk dia sebagai anggaran tu. Okey. Okey, itu contohnya lah. Kalau kita boleh tengok dekat uji diri ni, bilangan manik di dalam bekas A dan bekas B. Bekas A tu kita boleh katakan dia lebih separuh kan. Dia kata separuh daripada kotak yang 17,000 tu. Jadi
17,000 kalau kita boleh kata kita boleh nak anggarkan untuk balang bekas A tu adalah A tu 17,000 tu kita boleh bahagikan kepada 2 baru dapat separuh. Bahagi 2 dapat separuh. Jadi macam mana? Berapa dapat darab 2? 8 darab 2 16, ada kosong. Jadi 5 darab 2 10. Kosong-kosong ni kalau kita buat turun sama je lah. So kosong buat naik juga. So anggaran untuk bekas A adalah bekas B, bekas A. Bekas A ialah hampir, ingat hampir ataupun lebih kurang 8,500 biji. Okey. Kalau kita tengok pula yang B, bekas B dia soal lebih separuh daripada bekas A. Maksud kita kena bahagi lagi lah. Ni A. B 8,500. Jadi dikata dibahagi separuh daripada A tadi, bahagi dengan 2 juga. So dapat berapa? Dekat 8, 4 darab 2 lah 8. 5 kita bawa turun, 2 darab 2 4. Tinggal 1. 5 darab 2 10. So ada kosong. Kosong pun bawa turun. Okey, jadi bekas B ialah hampir lebih atau kurang 4,250 biji. Perkataan ni boleh digunakan untuk menganggar kedua-dua bilangan. Okey, kita tengok pula yang B tu. B tu isi padu air di dalam botol C. Dia nak tahu isi padu air di dalam botol C. Kalau kita tengok, dia tak separuh pun. Sebab kalau separuh tu dia lebih kurang dekat sini kan. Jadi, kalau kita tak tahu nilai dia, kalau separuh 5,000. Tapi kesesuaian 5,000 tu, kalau kita kata lebih 5,000, tetapi ia tidak tepat. Kita nak cari yang tepat, kewajaran jawapan tu. Jadi, ketepatan sesuatu nilai yang kita nak anggar tu, kita lebih baik ambil. Ada satu lagi kalau kita ingat kat sini. Bilangan berbola air di dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. Jadi dekat sini, kalau kita nak paling, kita tak tahu nilai apa-apa dan dia bagi satu nilai je, kalau kita tak boleh nak agak dia separuh tu macam tak separuh. Jadi kita boleh letak dekat situ botol C mesti isi padu lah kan. Isi padu air dalam botol C mesti kurang daripada botol kurang daripada nilai dia lah. Nilai dia 10,000 mililiter. Jadi itulah nak katanya kewajaran sesuatu nilai tu. Kewajaran bagi jawapan tu. Jadi kalau yang ni kita dah memang confirm tahulah dah. Isi padu air tu memang confirm dah dia adalah kurang daripada 10,000. Jadi tulis je lah, isi padu air di dalam botol C mesti kurang daripada 10,000. Kalau yang itu tadi, kita boleh nak kira dulu. Kita boleh kira sebab dia dah bagi separuh sini, dah separuh sini. So kita boleh letak nilai dia, cuma tidak boleh kata dia betul-betul nilai dia. Jadi kena ada perkataan hampir ataupun lebih kurang. Tetapi apabila dibagi hanya satu nilai dan nilai dia kita kata dia bukan separuh, dia bukan suku, dan nilai dia macam sangat jauh, kita tak boleh nak kata dia tiba-tiba 8,000. Tak boleh. Nak kata dia separuh, tak boleh kata juga separuh kan. Jadi kita ambil jawapan yang baik adalah isi padu mesti kurang. Perkataan dia mesti kurang. Kalau sebab mestilah kurang, dah air dia sikit daripada sini, so mesti kurang daripada nilai yang dibagi. Okey, itu sahaja. Itulah kewajaran jawapannya. InsyaAllah awak boleh buat latihan dalam Google Classroom lah yang Ustazah akan bagi nanti, InsyaAllah. Itu sahaja. Maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.